Sunan Tirmizi Babu Sunan Tirmizi fi rak'atainil ulayain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan kadar duduk pada 2 rakaat pertama, iaitu tasyahud awal. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama dia duduk pada tasyahud awal. Haddatsana Muhammad bin Mahmud bin Ghailana akhbarana Abu Dawud huwa at-Tayalisi akhbarana Syu'bah akhbarana Sa'd bin Ibrahim qala sami'tu Aba Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud يحدث عن أبيه أبا عبيدة أن عبد الله بن مسعود menceritakan daripada ayahnya Abdullah bin Mas'ud qala Ibnu Mas'ud kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'atayn al-ulayayn. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada 2 rakaat pertama, ka'annahu 'ala ar-radfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu seolah-olah dia berada di atas bara api. Radf maksudnya al-hijaratul muhammad 'ala an-nar, batu dipanas atas api. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas batu panas. Jadi maksud duduk di atas batu panas ni kinayah daripada takhfif fil julus. Duduk tak lama, maksud tidak lama duduk pada tasyahud awal ni. Maknanya Nabi SAW baca tahiyat awal sekadar tu, tidak sambung salawat, doa dan sebagainya. Nabi SAW bangun balik untuk rakaat yang ketiga. Itu yang maksud ka'annahu 'ala ar-radfi.
Qala Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis, dia kata summa harraka Sa'dun syafataihi, kemudian yakni setelah itu Sa'ad, yakni Sa'ad bin Ibrahim yang riwayat daripada Abu Ubaidah, dia tu guru kepada Syu'bah. Jadi Syu'bah kata setelah riwayat itu Sa'ad bin Ibrahim dia menggerakkan kedua bibirnya, maksudnya ketika tu Sa'ad bin Ibrahim dia cakap sesuatu secara perlahan yang mana Syu'bah tidak dengar dengan baik kata-kata daripada Sa'ad bin Ibrahim tu. Fa'aqulu hatta yaquma fayaqulu hatta yaquma. Jadi maksudnya Syu'bah ni dia tidak dengar jelas selepas daripada tu apa yang Sa'ad bin Ibrahim sebut, hanya dia lihat gerak dua bibir Sa'ad bin Ibrahim tu. Fa'aqulu maka aku kata ni qaul Syu'bah. Qala Syu'batu faqultu li Sa'din alladhi harrakat bihi syafataihi huwa mata yaqumu. Kemudian aku kata, yakni Syu'bah kata, maksudnya aku kata kepada Sa'ad yang menggerakkan kedua bibirnya, dia kata tu hatta yaquma, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Maksudnya bila Syu'bah tu tanya pada Sa'ad berkenaan dengan menggerakkan kedua bibir dia, iaitu mata yaqumu, bila Rasulullah SAW bangun daripada duduk tu. Jadi fayaqulu, maka kata Sa'ad katanya Sa'ad bin Ibrahim, dia kata hatta yaquma, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Jadi dhamir ada pada yaqumu tu marja' dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk tasyahud awal ni, dia tidak duduk lama, sekadar selesai baca tasyahud tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun selalu. Jadi dari segi bacaan tasyahud dalam mazhab Hanafi, baca tasyahud tu selesai bangun selalu, tidak ada sambungan sedikit bacaan salawat tu. Beza dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, selepas daripada tasyahud tu Allahumma salli ala Muhammad, barulah bangun daripada tasyahud awal tu. Jadi di situ ada beza pendapat di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun. Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan, maknanya tidak hadis dhaif, illa anna Aba Ubaidah, kecuali Aba Ubaidah lam yasma' min abihi,
dia tidak dengar daripada ayahnya. Maksudnya Imam Tirmizi di sini, Imam anak Abdullah bin Mas'ud Aba Ubaidah ni, dia tidak sama hadis, tidak dengar hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya hadis ni munqati' mana terputus sanad. Aba Ubaidah tidak dengar daripada ayah dia, tapi dalam sanad tu dia sebut seolah-olah dia ambil hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita perhati tengok di sini, Aba Ubaidah ni dia tidak dengar hadis ni daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis munqati', terputus sanad. Bila hadis tu terputus sanad, biasanya munqati' ni min aqsamid dhaif, salah satu hadis daripada bahagian dhaif. Kalau begitu, sanad terputus, hadis tu dah jadi dhaif, kenapa Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasan? Mungkin di sini timbul iskal, ataupun kita terfikir, ataupun bagi sesetengah mereka berani kata, tengok Imam Tirmizi ni salah pula di sini, hadis tu sanad terputus, munqati', jenis dhaif, kenapa dia hukum hadis ni hasan? Imam Tirmizi mutasahil fil hadis, permudah-mudahkan kajian terhadap hadis, salah, tak betul dan sebagainya. Itu biasa orang sekarang duk bawa cerita-cerita macam tu. Tujuannya nak bagi jatuh imej-imej imam-imam hadis tu. Jadi ini dikira satu kesalahan besar. Sepatutnya kita kena faham uslub Imam Tirmizi itu. Apa yang Imam Tirmizi menghendaki di sini, itu kita kena faham. Kalau faham itu, kita tidak akan kritik dengan Imam Tirmizi dalam hal demikian ini. Jadi sebenarnya banyak hadis, kalau kita tengok zahir hadis tu, memang kita nampak hadis tu hadis dhaif. Tapi banyak tempat Imam Tirmizi hukum begitu, hadis tu nampak zahirnya dhaif, tapi Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun, hadis ni hadis hasan. Sebab apa Imam Tirmizi hukum begitu? Sebab hadis ni bukan datang dengan satu sanad ni saja. Ada beberapa sanad, beberapa tarik datang hadis ni. Jadi maksudnya semakna dengan hadis ni masih ada lagi sanad-sanad lain. Jadi dalam sanad lain tidak ada Aba Ubaidah dengar hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, datang melalui tarik lain, sanad lain. Jadi sanad-sanad yang lain tu, di situ tidak ada apa-apa masalah, sama ada terputus sanad ataupun ada perawi hadis dhaif dan sebagainya, tidak ada apa-apa masalah timbul dalam sanad-sanad tu. Jadi sanad-sanad tu membantu menyokong kepada sanad dhaif ini. Jadi apabila sanad dhaif dapat sokongan daripada sanad-sanad yang lain, ketika itu berdasarkan kaedah di sisi jumhur muhaddisin, hadis dhaif sani dia akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi maksud Imam Tirmizi, hadis
sanad terputus sani, dia tidak sebut dhaif, dia sebut hasan. Tu maksud di sini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi apa makna? Jadi hasan di situ lam ajaliyah, li ghairihi ay li ajli ghairihi. Maksudnya jadi hasan kerana sanad lain mai bantu. Disebabkan ada sanad lain bantu, di situ dhaif tu dah tukar, jadi hasan, naik darajat hasan li ghairihi. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi sebut di sini hadis ni hasan, walaupun nampak zahirnya sanad ni terputus, tapi bagi ulama Hanafiyah berkenaan dengan Abu Ubaidah, dengar ataupun tidak dengar, tentang itu ada perbincangan di sisi ulama Ahnaf. Jadi setengah-setengah kata Abu Ubaidah ni masa ayah dia Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, masa tu umur dia masih 7 tahun baru. Jadi bagi imam-imam muhaddisin, mereka kira tahammul hadis, menanggung hadis, sahnya dengar hadis bagi seseorang kiranya umur setara 7 tahun ni kira tidak sah lagi. Tapi ada juga di sisi setengah muhaddisin, kedengaran hadis bagi kanak umur 7 tahun tu kiranya sah, sah dia punya sama dengar hadis tu. Jadi berkenaan dengan itu, Imam Bukhari sendiri dalam kitab Sahih Bukhari dia adakan satu tajuk khusus, mata yasihhu sama'us saghir, kanak kecil dengar hadis tu bila masa kiranya sah. Umur dia berapa umur dia dengar hadis tu kiranya sah. Bila dia balik, boleh dia riwayat balik hadis tu. Jadi Imam Bukhari dalam Bukhari di bawah terjematul bab mata yasihhu sama' as-saghir sani, dia bawa satu hadis. Di situ ada kisah Mahmud bin Rabi'. Dia tu umur baru 5 tahun. Kemudian ada ahli keluarga dia masuk, bawa dia masuk jumpa Rasulullah SAW. Ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma mulut, kemudian curah air daripada mulut Rasulullah SAW ke atas muka Mahmud bin Rabi' Sani. Jadi masa tu dia umur 5 tahun. Bila dia balik, dia riwayat balik hadis tu. Hadis tu Imam Bukhari ambil masuk dalam Sahih Bukhari dia. Jadi dalam hadis tu Mahmud bin Rabi' dia cerita, dia masuk di sisi Rasulullah SAW. Ketika tu Rasulullah SAW khomar mulut, kemudian air yang ada dalam mulut tu curah atas muka Mahmud bin Rabi'. Mahmud bin Rabi' dia sebut dalam riwayat tu, wa ana ibnu khams, aku masa tu anak umur 5 tahun. Jadi maknanya Imam Bukhari istidlal daripada terjematul bab dan hadis sani menyatakan kanak ni umur dia 5 tahun, dia dah ada
kemampuan, kebolehan untuk menerima hadis. Bila dia cukup umur, boleh dia riwayat balik. Jadi berdasarkan hadis tu dan juga memandangkan keadaan kebiasaan manusia ada berbeza. Maksudnya berbeza ialah manusia yang bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Di situ ulama ada perbincangan, kalau kanak tu bangsa Arab, kira umur 5 tahun tu kiranya sah dia tu menerima mendengar hadis, kemudian bila balik boleh dia riwayat balik hadis tu. Kalau kanak tu bangsa Ajam selain daripada bangsa Arab, kira umur dia 7 tahun, kiranya budak tu sah, dia dengar hadis apa-apa, kemudian bila dia dewasa boleh dia riwayat balik. Jadi berdasarkan perbincangan sani di sisi ulama Ahnaf, yang mana Aba Ubaidah sani semasa ayah dia Abdullah bin Mas'ud meninggal tu umur dia 7 tahun. Jadi ulama Ahnaf kira apa yang Abu Ubaidah dengar hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud tu, bila dia riwayat balik macam ni, kiranya boleh terima hadis riwayat daripada Abu Ubaidah tu. Dan di sisi ulama Ahnaf, sanad seperti sani tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab bagi mereka kanak umur 5 tahun, 7 tahun, kiranya kedengaran kanak-kanak kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tu kira sah. Bila dewasa, kanak-kanak tu boleh riwayat balik apa yang dia ingat daripada masa umur dia kecil tu. Dia dengar apa-apa, dia boleh riwayat balik. Jadi kalau kira begitu, berdasarkan kaedah yang dipegang oleh ulama Ahnaf dan mujtahidin di kalangan mazhab Hanafi, hadis sani kalau kata hasan langsung tidak menjadi masalah. Kalau kira Aba Ubaidah ni tidak dengar hadis, katalah betul begitu, sanad tu akan jadi munqati min aqsamid dhaif, akan kira sanad tu dhaif. Walaupun begitu, disebabkan ada tarik lain sokong kepada sanad dhaif sani, hadis tu naik darajat hasan li ghairihi. Sebab itulah Imam Tirmizi di sini, walaupun dia sendiri buat kenyataan anna Aba Ubaidah lam yasma' min abihi, walaupun begitu dia sendiri dah buat keputusan hadza hadisun hasanun. Jadi kalau kita faham begitu, itulah sebenarnya kehendak Imam Tirmizi juga, maknanya tidak timbul iskal apa-apa di sini, tak perlu pertikai kepada Imam Tirmizi itu. Wal amalu ala hadha inda ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ni oleh ulama muhaddisin, beramal menurut hadis ni, iaitu yakhtaruna alla yutila ar-rajulu al-qu'uda fi ar-rak'atayn al-ulayayn. Seseorang tidak boleh panjang duduk, yakni tidak boleh duduk lama pada 2 rakaat pertama, iaitu tasyahud pertama, wala yazida 'ala at-tasyahhud syai'an fi ar-rak'atayn al-ulayayn,
dan tidak boleh menambah ataupun melebihi sesuatu bacaan di atas tasyahud tu pada 2 rakaat pertama. Jadi tasyahud pertama ni hanya baca tasyahud saja, tidak boleh baca lebih. Waqalu, dan mereka kata in zada ala tasyahud, jika seseorang dah melebihi bacaan atas tasyahud, fa'alaihi sajdata as-sahwi, asal sajdatani as-sahwi, nun musanna gugur di sini disebabkan idhafah lebih daripada tasyahud. Maknanya sudah tasyahud, dia sambung baca sedikit Allahumma salli ala Muhammad seperti mana kita baca sekarang, dan di sisi setengah imam kalau dah lebih sedikit bacaan lebih daripada tasyahud, maka lazim ataupun wajib atasnya 2 sajdah sahwi. Maknanya kena sujud sahwi ketika tu. Hakadha ruwiya 'ani Sya'bi wa ghairihi, beginilah diriwayatkan daripada Imam Amir Sya'bi dan selain daripada Sya'bi. Selain daripada Sya'bi, maksud di sini Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia. Jadi apa yang Imam Tirmizi sebut di sini, waqalu in zada 'ala at-tashahhud fa 'alaihi sajdat as-sahwi, itu pendapat ijtihad, keputusan daripada Imam Abu Hanifah termasuk Imam Amir Sya'bi. Tapi di sisi Imam Syafi'i ada daripada dalil-dalil yang lain dia ambil boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, barulah bangun untuk rakaat yang ketiga. Jadi di situ ada khilaf di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Babu ma jaa fil isyarati fis salati. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan isyarat jawab salam ketika sembahyang. Isyarat maksud di sini jawab salam ataupun kerana ada apa-apa hajat, isyarat kepada sesuatu ketika sembahyang boleh ataupun tidak. Haddatsana Qutaibah akhbarana al-Layth bin Sa'd an Bukair bin Abdullah bin al-Ashaj an Nabil sahibil Abai an Ibn Umar an Suhaib qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Rumi kata, saya lalu berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Fasallamtu alaihi, maka aku beri salam kepadanya pada Rasulullah SAW. Nabi SAW tengah sembahyang, Suhaib Rumi bagi salam. Faradda ilayya isyaratan, maka Nabi SAW jawab salam kepada aku. Isyaratan ay bil isyarah, dengan isyarat. Maknanya isyarat angkat tangan, maksudnya Nabi SAW jawab salam bagi Suhaib Rumi itu
Faqala, dan Nabil kata, faqala dhamir Nabil yang riwayat daripada Ibnu Umar ni, dia kata, la a'lamu illa annahu, aku tidak mengetahui kecuali dia maksudnya Ibnu Umar, qala isyaratan bi isbu'ihi. Qala maksud di sini asyara, ay asyara isyaratan. Ibnu Umar isyarat dengan isyarat menggunakan jari-jarinya. Jadi maksudnya pada peringkat awal Islam, ketika itu tengah semayang boleh jawab salam, kemudian daripada itu dilarang. Semasa peringkat awal Islam mula-mula, ketika semayang jawab salam boleh, tengok sana sini tak apa, suka bagi salam dan sebagainya, kesemua tu harus boleh buat. Kemudian daripada tu turun ayat wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu berdiri untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qanitin ay sakinin, dalam keadaan berdiam diri. Jadi bila turun ayat tu, maksud ayat, kandungan ayat ni menghendaki orang semayang ni diam, tidak bergerak, tidak jawab salam, tidak bagi salam, jawab salam dengan isyarat dan sebagainya, tidak boleh. Seolah-olah maksud ayat itu melarang, menghalang daripada perbuatan-perbuatan sani. Jadi setelah daripada turun ayat itu, tidak benar lagi jawab salam, bagi salam, cakap, isyarat, apa-apa, semua ni kiranya dilarang. Jadi maksudnya hadis ni ataupun perbuatan Rasulullah SAW yang jawab dengan jawab salam kepada Suhaib Rumi dengan isyarat tangan sani itu kiranya di sisi muhaddisin hadis itu mansukh. حدثنا محمود بن غيلان وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata, saya kata, yakni saya tanya kepada Bilal, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi salati. Soalannya daripada Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Bilal. Soalan dia, bagaimana
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ke atas mereka kepada mereka sahabat-sahabat ketika mana mereka sahabat-sahabat itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang, sahabat-sahabat bagi salam. Ketika itu apa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam tu? Qala, jawab kata Bilal, kana yashiru biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan tangannya. Jadi dalam riwayat Suhaib tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan isbu' jari-jari. Di sini pula yad makna tangan sampai pergelangan tangan. Jadi beza keadaan Rasulullah SAW jawab dengan isyarah itu. Jadi berkenaan dengan perbezaan keadaan Rasulullah SAW dalam dua hadis ni sebagai menyelaraskan kedua-dua hadis yang bercanggah keadaan Rasulullah SAW isyarat tu. Katanya muhaddisin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika dia jawab salam dengan isyarat jari. Sekali pula Rasulullah SAW jawab dengan isyarat menggunakan tangan, ataupun maksud yad tangan dalam hadis ni maksud dia jari-jari juga. Kalau begitu tidak ada lagi percanggahan di antara dua hadis tadi. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan lagi sahih. Wa hadisu Suhaibin hasanun. Hadis Suhaib baca dulu tadi hasan, hadis ni hasan lagi sahih. Jadi mungkin terfikir kenapa hadis ni hadis sahih, kata hukum terkandung dalam hadis ni mansukh. Mungkin kita terfikir ataupun ada iskal, timbul iskal di sini. Jadi jawapannya, hadis sahih kalau kita anggap tidak boleh jadi mansukh, itu satu kesalahan pemikiran kita. Hadis sahih ni ramai orang anggap dan juga duk sebar. Kita mau amal Quran Sunnah, mau hadis sahih saja, hadis dhaif tak mau, hasan pun tak berapa nak. Sekarang ni kalau kita kata hadis sahih jadi mansukh, ada setengah daripada mereka tak boleh terima. Kenapa hadis tu sahih nak kata mansukh? Hukum daripada hadis tu dah dibatalkan, tak boleh amal lagi. Itu timbul iskal begitu. Jadi sebenarnya mereka sebut hadis sahih wajib amal ni betul, tak salah, tapi mereka cakap ni tak sempurna. Di mana tak sempurna? Sepatutnya kena sebut hadis sahih ni wajib beramal, tapi dia ada dua syarat. Wajib beramal dengan hadis sahih ni ada pula syarat dia. Ada dua syarat di situ. Pertama, hadis sahih tu tak boleh jadi mansukh. Hadis sahih nasikh
ataupun selain daripada mansukh, jadi jenis-jenis lain, itu barulah hadis sahih tu wajib amal. Kalau hadis tu sahih tapi hukum daripada hadis tu dah dibatalkan melalui hadis sahih yang lain ataupun melalui ayat Quran dan sebagainya, seperti mana sani yang gerak-geri dalam sembahyang, jawab salam dan sebagainya. Bila turun ayat sani wa qumu lillahi qanitin tu, itu seolah-olah larang daripada gerak-geri dalam sembahyang, beri salam, jawab salam dan sebagainya. Jadi ayat ataupun hadis sahih yang menasahkan mana-mana hadis sahih, ketika itu hadis sahih akan jadi mansukh. Jadi syarat pertama, hadis sahih wajib amal jika hadis sahih itu tidak jadi mansukh. Yang kedua, hadis sahih wajib amal, syaratnya tidak boleh ada hadis sahih yang lain bercanggah dengan hadis sahih itu. Maknanya hadis sahih itu, kalau ada hadis sahih yang lain bercanggah dengan dia, masih hadis sahih itu tak boleh amal lagi, tidak wajib amal lagi. Maknanya perlu selesaikan percanggahan di antara dua hadis sahih itu dulu. Setelah dapat selesai, barulah wajib amal dengan hadis sahih itu. Jadi cara nak selesai di antara dua percanggahan hadis sahih sani, dua hadis sahih sani, ada tiga. Selalu pun saya sebut, bila ada hadis sama hadis bercanggah, cara pertama nak selesai di situ ialah al-jam'u bainar riwayat. Cuba himpun ataupun selaraskan di antara dua riwayat bercanggah tu. Bila dapat selaraskan dua riwayat bercanggah, bermakna dua-dua hadis bercanggah sani, kedua-duanya boleh amal dengan cara himpun ataupun selaraskan dua hadis bercanggah tu. Kalaulah tak dapat selesai dengan cara tu, cara yang kedua, biasanya muhaddisin selesai di situ adalah dengan cara tarjih. Maknanya utamakan satu riwayat daripada dua riwayat bercanggah tu, kemudian ambil hadis rajih amal, dan hadis marjuh akan ditinggal daripada amal. Kalau tak dapat juga dengan cara tarjih tu, akan pergi kepada cara yang ketiga, iaitu nasakh. Mana nasikh, mana mansukh, akan kaji. Nasikh, hadis nasikh tu akan amal, hadis mansukh tu akan ditinggal, tidak beramal. Jadi ada kaedah-kaedah begitu. Jadi hadis sahih wajib beramal. Syarat pertama, hadis sahih itu tak boleh jadi mansukh kalau hadis itu sahih. Tapi mansukh, kalau begitu tidak wajib beramal dengan hadis sahih itu. Yang kedua, kalau hadis sahih itu bercanggah dengan hadis sahih yang lain, ketika itu perlu selesaikan masalah percanggahan di antara dua hadis itu dulu, kemudian barulah boleh amal dengan hadis rajih, hadis nasikh, baru boleh amal. Ataupun dua-dua tu kalau dapat himpun, cantum ataupun dapat selaraskan di antara dua hadis, ketika itu akan amal dengan dua-dua hadis sahih itu.
Itu kaedah untuk amal dengan hadis sahih. Kalau begitu, akan ada hadis sahih yang ditinggal tidak beramal. Di sebaliknya, kalau hadis itu hadis dhaif, sekiranya hadis dhaif itu ada sokongan daripada tarik lain, ketika itu hadis dhaif sani akan naik darajat hasan li ghairihi. Ketika itu hadis dhaif yang dah naik darajat hasan li ghairihi sani yu'malu wa yuhtajju fil ahkam, boleh beramal dalam fadail amal dan juga boleh berhujjah dalam hukum ahkam. Jadi sekarang kita dah nampak dua keadaan berbeza di antara sahih dan dhaif. Ada sahih tidak wajib beramal, ada dhaif boleh kita amal, bahkan kita boleh berhujjah lagi dalam hukum ahkam. Jadi jangan kita bawa hadis sahih wajib amal, hadis dhaif wajib tolak. Itu kaedah kita sendiri, bukan kaedah muhaddisin. Kaedah muhaddisin, jumhur muhaddisin ni, hadis sahih wajib amal bila cukup dua syarat sani. Kalau tak cukup, tidak wajib amal. Hadis dhaif tidak wajib tolak. Tengok dulu, kalau ada sokongan tarik lain walaupun hadis itu dhaif, seperti mana Imam Tirmizi kira sani Abu Ubaidah tidak dengar hadis daripada ayah dia, kiranya hadis itu munqati', terputus sanad, dhaif, tapi Imam Tirmizi hukum hasan. Sebab apa? Sebab ada sokongan tarik lain bagi hadis dhaif tu. Hadis dhaif tu dapat kekuatan, dapat menampung kedhaifan dia, dan seterusnya dia dah tukar jadi hasan li ghairihi. Jadi kiraan semua ni kita perlu ambil kira. Jangan kita hafal dua perkataan saja, sahih wajib amal, dhaif wajib tolak. Itu bukan kaedah muhaddisin. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahihun wa hadithu Suhaibin hasanun la na'rifuhu illa min hadith al-Laythi an Bukairin wa qad ruwiya an Zaid ibn Aslama an ibn Umar qala, riwayat daripada Abdullah bin Umar juga, tapi di sini yang riwayat daripada Abdullah bin Umar ni Zaid bin Aslam. Dalam sanad atas tadi riwayat Mahmud bin Ghailan sani, riwayat daripada Abdullah bin Umar ni Nafi'. Ada beza rawi, maknanya sanad lain ini. Qala qultu li Bilalin, aku kata kepada Bilal, aku tanya Bilal, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim haitsu kanu yusallimuna alaihi fi masjid Bani Amr ibn Auf. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kepada mereka ketika di mana mereka memberi salam kepadanya pada Nabi SAW di Masjid Bani Amr bin Auf. Jadi di sini ada tambahan tempat di mana sahabat-sahabat memberi salam. Jadi dalam hadis riwayat daripada Nafi' an Ibn Umar, di situ ada sebut wa huwa fi salat. Dalam hadis ni tidak sebut
potongan hadis tu. Dalam hadis ni ada sebut tepat di mana Rasulullah SAW diberi salam oleh sahabat, iaitu fi Masjid Bani Amr bin Auf, yang tu tidak ada pada hadis atas tadi. Jadi kita cantum dua hadis tu, dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang dalam Masjid Bani Amr bin Auf. Ketika itulah sahabat-sahabat datang ni beri salam kepada Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan isyarat. Qala kana yaruddu Abdullah bin Umar kata, ketika sahabat-sahabat memberi salam kepada Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam isyaratan ay bil isyarah, dengan isyarah. Wakilal hadis ini indi sahihun. Imam Tirmizi kata kedua-dua hadis menjadi sahih di sisiku. Dua-dua hadis mana? Nafi' riwayat daripada Abdullah bin Umar yang sebut wahwa fi salat tsani, dan juga Zaid bin Aslam riwayat daripada Abdullah bin Umar yang mana ada sebut dalam hadis tu fi Masjid Bani Amr bin Auf. Dua-dua hadis ni kiranya di sisi Imam Tirmizi sahih. Lianna qissata hadis Suhaib ghairu qissati hadis Bilal, kerana kisah hadis Suhaib tu bukan kisah hadis Bilal. Maknanya kisah dua kisah ni berlainan, tidak sama. Wa in kana Ibn Umar rawa anhuma, walaupun Abdullah bin Umar dia riwayat daripada kedua-dua, fahtamala, boleh jadi ayyakuna sami'a minhuma jami'a, boleh jadi Abdullah bin Umar ni dia dengar hadis daripada kedua-dua orang tu. Jadi maksudnya walaupun berbeza keadaan, kiranya di sisi Imam Tirmizi dua-dua hadis tu sahih. Babu ma jaa anna tasbiha lirrijali wa tasfiqa linnisa. Insyaallah sambung. Allah. Sekali. PDF